Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Joseph R. Biden, Presiden-elek Amerika Syarikat, berikutan dengan kemenangannya dalam pilihan raya Presiden baru-baru ini. Perancangan yang dilaksanakan untuk membantu dan memeduli golongan warga emas sebagai satu sumbangan daripada agensi bukan kerajaan dalam sama-sama memelihara kesejahteraan warga emas di negara ini adalah sangat dihargai. Menteri Haliwan Dalam Negeri menegaskan dengan pengalaman hidup warga emas serta status mereka sebagai orang tua dalam masyarakat, mereka dapat meneroka kegiatan yang bukan sahaja memfokus kepada golongan mereka sendiri tetapi juga golongan remaja dan dewasa yang memerlukan nasihat, bimbingan dan pemedulian. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong berucap demikian semasa Majlis Pemudulian Warga Emas bagi projek pemudulian masyarakat di Rumah Panjang Mendaram Besar Labi, daerah Belait pagi tadi. Sehubungan ini, kita ingin mengalu-alukan penglibatan atau sumbangan warga emas untuk bekerjasama dengan Majlis Perundingan Mukim dan Majlis Perundingan Kampung di daerah masing-masing dalam membantu keluarga yang memerlukan pemedulian dalam program yang sudah dikenali sebagai Satu Kampung, Satu Keluarga. Bantuan ini tidak semestinya berbentuk bantuan keuangan, tetapi pemedulian terhadap kehidupan sehari-hari seperti memeduli pendidikan bagi mereka yang masih bersekolah, melaksanakan amalan beragama, membina dan mengeratkan hubungan sosial dan kemasyarakatan dan lain-lain lagi, supaya keluarga ini tidak akan merasa terpinggir dalam masyarakat kita ini. Majlis diselanjutkan dengan penyampaian sumbangan berupa bekalan makanan asasi yang disempurnakan oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri kepada lebih 80 orang warga emas dari keempat-empat daerah. Majlis diadakan antara lain bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim di antara ahli-ahli pertubuhan warga emas di keempat daerah termasuk mempelajari budaya dan cara hidup penduduk di Mukim Labi dan Rumah Panjang di Mendaram Besar. Tidak ada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan di negara Brunei Darussalam apabila satu kes sembuh dilaporkan hari ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 148 kes dengan kes yang sembuh seramai 145 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 7 kes. 316 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 7,763 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 255 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 71,107 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Program Tadabbur Al-Quran dan pengajian kitab-kitab Turath antara lain bertujuan
memperluaskan sasaran dakwah ke seluruh negara melalui masjid-masjid, menyebarluaskan tadabbur Al-Quran dan pengajian kitab turas dalam kalangan masyarakat awam di negara Brunei Darussalam dan mendedahkan masyarakat dengan tadabbur Al-Quran dan kitab turas sebagai rujukan kehidupan seharian. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB mengadakan program seumpamanya ke masjid-masjid di 44 daerah. Program dakwah yang dikendalikan melalui kerjasama Fakulti Usuluddin, Pusat Pengajian dan Penyelidikan Jawi serta Kitab Turath bersama Jabatan Hal Ehwal Masjid dan Pusat Dakwah Islamiah dilaksanakan secara serentak di 4 daerah semalam. Di daerah Temburong, program tertumpu di Masjid Utama Muhammad Saleh Tadabbur Al-Quran disampaikan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Besar, Rais Kupu SB yang antara lain menyentuh mengenai dikir harian yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa fadilat membaca surah Al-Fatihah. Antara yang hadir yang berhormat Awang Haji Emran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Pangeran Muhammad Amir Mubarak bin Pangeran Hashim, pemangku pegawai daerah Temburong. Membaca ayat dibaca selepas maghrib ataupun awal malam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Di daerah Brunei dan Muara, program diadakan di Masjid Muhammad Bolkiah Serusuk. Program disampaikan oleh Dr. Abdul Rauf bin Muhammad Amin, penolong kanan Profesor Fakulti Syariah Kupu SB. Aktiviti dakwah merupakan amalan pertama yang diperintahkan Allah kepada malaikat Jibril dengan menyampaikan seruan dan diajar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara di daerah Belait diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belait, ceramah disampaikan oleh Dr. Harapandi Hahri yang antara lain menyeru masyarakat Islam umumnya agar menyemai perasaan kasih dan sayang terhadap semua makhluk termasuk sesama manusia, terutama suami atau isteri, anak, ibu bapa serta ahli keluarga. Di daerah Tutong, program diadakan di Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutong. Program diisikan dengan tadabbur surah Al-Fatihah dan surah An-Nas disampaikan oleh Dr. Miqdar Rusdi, Dekan Fakulti Usuluddin yang antara lain menggariskan mengenai kehebatan dan kelebihan surah Al-Fatihah yang merupakan surah pembukaan dalam Al-Quran, mengandungi 7 ayat serta memiliki isi yang mendalam dalam kehidupan. 10 kumpulan berentap dalam pertandingan Dikir Syarafil Anam bagi kampung-kampung di daerah Belait. Pertandingan diadakan bersempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan Ikhwa Muslimin dan kumpulan Asy-Syuhada masing-masing juara bagi kategori lelaki dan kategori perempuan. Melalui pertandingan seumpamanya, pembacaan selawat khususnya dengan Dikir Syarafil Anam dapat menjadi budaya dan dikenali oleh generasi baru. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Hanapi bin Muhammad Siput, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara diungkayahkan oleh Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid, Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan, Daerah Belait dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Pandan B dan Jabatan Daerah Belait. Pertandingan membaca surah pilihan secara muratal senegara bagi peserta 55 tahun ke atas diadakan pagi tadi sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertandingan dikendalikan oleh Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Pengiran Muda Wakil Kudang Tutong dengan kerjasama pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong. Bagi kategori lelaki dimenangi oleh Awang Haji Ibrahim bin Haji Muhammad dari Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Kampung Rimba Gadong
manakala memenangi kategori perempuan Dayang Hajah Hamidah binti Haji Ghaffar dari Masjid Kampung Senaut Tutong. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Umar Ali bin Esong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku penasihat ahli jawatan kuasa takmir masjid, Pengiran Muda Abdul Wakil Kudang Tutong dan Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan mu'alaf dengan kerjasama Unit Dakwah Daerah Tutong mengadakan majlis dikir sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis dikir melibatkan rombongan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama bersama mu'alaf beserta penduduk sekitar Kampung Bukit, daerah Tutong. Rupa fizikal kita ni lihat bagi sama-sama kita ni Rombongan diketuai oleh Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Tazkirah bertajuk Al-Quran itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Awang Muhammad Nashith bin Supri, Pegawai Agama dari Pusat Dakwah Islamiah. Majlis juga diselajurkan dengan penyerahan wakaf Mushaf Brunei Darussalam dan terjemahannya bagi kegunaan di Masjid Kampung Bukit, daerah Tutong. Kemahiran kepimpinan boleh dinaik taraf dengan membudayakan urus tadbir baik mengikut pengurusan perundangan sivil dan syariah. Bahan beritanya menyusul selepas ini bersama bahan berita lainnya. Ke arah mendukung hasrat kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam mempelbagaikan perkhidmatan yang berkaitan dengan industri pelancongan, pihak pengurusan Homestay Alai Gayuh Anak Pulau atau HAGAP di bawah Badan Kesenian dan Pelancongan Majlis Perundingan Kampung Bukit Udal pagi tadi menganjurkan bengkel memasak makanan tradisi etnik Dusun Brunei. Bengkel antara lain bertujuan memberikan pendedahan tentang kehidupan masyarakat kampung di negara Brunei Darussalam, khususnya etnik Dusun Brunei sama ada dari segi adat, budaya dan tradisi warisan etnik berkenaan di samping meningkatkan lagi aktiviti perekonomian di negara ini. Antara yang hadir Yang Berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Haji Apong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Muhammad Adi Asnawi bin Awang Adenan, Pegawai Tugas-Tugas Khas Jabatan Daerah Tutong. Ketengahkan ialah satu bengkel yang akan memperkenalkan sajian atau makanan sang jati dusun yang belum dikenali ramai ya. Masa ni yang diorang buat adalah menyediakan makanan baras lah, memasak baras, tapi yang dah pakai kuali, ia pakai daun ya, daun nyerik ya, yang dipanggilkan nubur lopot. Yang dah sama kelupis tu lain tu, ia punya bentuk indah sama, ia nipis memanjang ya. Kemahiran kepimpinan boleh dinaik taraf dengan penerapan elemen-elemen dalam membudayakan urus tadbir baik mengikut peruntukan dasar kerajaan serta pengurusan perundangan sivil dan syariah. Penolong Pesuruhjaya Polis Awang Haji Muhammad Fazilan bin Haji Ismail, pemangku timbalan Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei, menyatakan perkara itu semasa majlis penutupan program pembangunan kapasiti bagi pengurusan pertengahan pasukan polis di Raja Brunei. Program pembangunan kapasiti diadakan buat julung kalinya bermula 5 Oktober lalu. Program dikendalikan oleh Pembangunan Sumber Tenaga Manusia Pasukan Polis di Raja Brunei bersama pihak Universiti Teknologi Brunei dalam merealisasikan hala tuju dan matlamat pembangunan kapasiti dan kompetensi pegawai-pegawai pasukan polis di Raja Brunei. Semasa program, taklimat kesedaran dari agensi-agensi luar juga memainkan peranan penting dalam mempengaruhi penilaian risiko setiap peserta tentang kepentingan akhlak dan integriti individu dalam memikul tanggungjawab sebagai seorang ketua dalam apa jua keadaan yang dihadapi nanti. Majlis
penutupan program diadakan di Mes Pegawai Polis Gadong. Isu-isu pembangunan inovasi dan teknologi dalam persekitaran Urus Takbir Islam dibincangkan semasa Simposium Urus Takbir Islam kali ke-6. Simposium dianjurkan oleh Institut Pengajian Dasar Universiti Brunei Darussalam dengan kerjasama Institut Bagi Kepimpinan, Inovasi dan Lanjutan UBD dan Pusat Pengajian Islam Sultan Omar Ali Saifuddin. 6 penceramah tempatan membincangkan isu berkenaan bersama para peserta, manakala 2 penceramah luar negara membincangkan idea mereka melalui dalam talian. But also to our societal aspirations. Ujian tasmik menghafaz Al-Quran kali pertama tahun 2021 akan bermula pada bulan Januari tahun depan. Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS, Kementerian Hal Ehwal Ugama selaku urusdia Lembaga Tasmik Menghafaz Al-Quran Negara Brunei Darussalam dalam kenyataannya membukakan ujian tersebut kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam sahaja. Borang permohonan bagi mengikuti ujian tasmik tersebut boleh diperolehi di Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS, Blok 2H, Bangunan Kondominium Ong Sumping, Bangunan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Jalan Ong Sumping, Bandar Seri Begawan. Borang permohonan dibukakan bermula esok 9 November dan ditutup pada 9 Disember 2020. Pemohon atau wakil dinasihatkan supaya mematuhi prosedur operasi standard berkaitan pandemik COVID-19 semasa berurusan di Pejabat Urusdia Lembaga Tasmik. Bagi keterangan lanjut, hubungi Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS di talian 2237-512 atau 2233-364. Jika dahulu membintur ketam hanya sebagai hobi, namun siapa sangka kini ia menjadi sumber rezeki bagi Awang Haji Bidin bin Haji Muhammad Salim. Di sebalik berbagai cabaran termasuk keadaan cuaca yang tidak menentu, beliau tetap gagah meneruskan minatnya itu sebagai kesinambungan dari kemahiran yang diwarisi dari ayahnya. Ikuti laporannya bersama kru Mojo RTB. Saya belajar daripada kedua orang tua saya dulu dan kawan-kawan persekolahan saya pada zaman tahun 60-an. Dari sanalah saya mula membintur katam, belajar cara membuat bintur daripada premnya daripada buluh. Kemudian daripada pukat-pukat yang dibuang-buang itu dipotong-potonglah dijadikan bintur. Awang Haji Bidin menjadi pembintur sepenuh masa selepas bersara pada tahun 2006. Memandangkan ketam-ketam yang dibinturnya, semuanya masih segar dan hidup-hidup. Beliau tidak putus-putus menerima tempahan dari orang ramai dan restoran. Keistimewaannya, kalau ketani belurih memang syok lah. Kalau ketani belurih pun orang gembira rasa hati. Kerana dari segi kesihatan tubuh badan, ketani sentiasa cergas, ceria. Seperti pengusaha lain, Awang Haji Bidin juga tidak terkecuali menghadapi berbagai cabaran seperti keadaan cuaca yang tidak menentu dan ancaman binatang buas termasuk buaya dan ular. Baginya, beliau akan membuat persiapan rapi sebelum membintur, termasuk mengambil berat aspek kesihatannya sebelum turun ke laut atau sungai. Saat-saat yang paling mengembirakan apabila ketani belurih membintur katam. Itu yang saatnya. Alhamdulillah je lah kalau sudah ketani belurih itu nyorang umpan pun boleh je modal, minyak pun boleh je lah. Ada juga kan nyorang sedikit untuk gaji itulah. Alhamdulillah lah. Pendapatan itu nyorang dalam RM50 ke RM100 sehari. Banyaknya kadang-kadang ada je 10 kilo, 15 kilo. Paling rendah 5 kilo. Dengan berbekalkan keyakinan berkarih berjari belurih, kegigihan warga emas ini perlu dijadikan contoh oleh generasi muda pada masa ini. Biarpun mengharungi berbagai cabaran, beliau tetap cekal untuk meneruskan kerjayanya demi kelangsungan hidup beliau sekeluarga. Aziz Ahmad,
melaporkan untuk berita RTB. Hari Perancangan Bandar Sedunia disambut pada 8 November setiap tahun oleh lebih 30 buah negara seluruh dunia. Sambutan tersebut antara lain bertujuan untuk meraikan dan menghargai peranan perancangan dan pembangunan dalam mewujudkan persekitaran kehidupan yang berkualiti seiring dengan pembentukan masyarakat yang sejahtera. Lampu-lampu di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dan Jambatan Raja Isteri Pengiran An-Najah Saleha dinyalakan semalam. Lampu warna iaitu hijau, kuning, merah, ungu dan biru dinyalakan sebagai tanda sokongan terhadap sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia. Warna-warni ini berkaitan dengan warna-warna zon perancangan guna tanah dan warna-warna tersebut dinyalakan bersama sebagai menunjukkan kepentingan kemajuan yang pelbagai dan bercampur serta bersepadu dalam mewujudkan kemajuan yang seimbang dan berdaya tahan. Lampu-lampu dinyalakan bermula pukul 7 malam sehingga 5 pagi 9 November 2020. Inisiatif ini merupakan anjuran Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Kementerian Pembangunan bersama Jabatan Jalan Raya, Jabatan Kerja Raya. Pada tahun ini, sambutan akan diadakan pada 19 November ini dengan tema Kemajuan Berperancangan dan Sepadu Persekitaran Berkualiti. Hari ini merupakan hari terakhir orang ramai terutama mereka yang mencari pekerjaan berkunjung ke Jerayawara Job Centre Brunei di The Mall Gadong. Sepanjang Jerayawara selama 3 hari, sambutan dan respon orang ramai sangat menggalakkan apabila menerima kunjungan lebih 500 orang sejak ia mula dibukakan. Jumaat lalu, lebih 2,000 peluang pekerjaan ditawarkan termasuk iReady dalam sektor swasta serta perkhidmatan bagi membantu para pencari pekerjaan tempatan mendapatkan pekerjaan. Dayang Siti Sarah binti Haji Awang Yusof, Pegawai Tugas-Tugas Khas Job Centre Brunei, memberi maklumat berkaitan perkhidmatan. Untuk memberigakan jenis-jenis perkhidmatan yang terdapat di Job Centre Brunei, iaitu termasuk job matching and also online platform yang terdapat di Job Centre. And also untuk menarik ramai pencari kerja tempatan yang mana terutama sekali yang bagi mereka yang baru menghabiskan pengajian mereka untuk mendaftarkan diri di portal Job Centre website yang mana by meregister themselves, diorang dapat mengakses jenis-jenis jawatan kosong yang terdapat di online platform Job Centre Brunei website. Aduan dari orang ramai mengenai air kekuningan di beberapa kawasan pada ketika ini adalah disebabkan oleh kekeruhan air mentah dari Sungai Tutong yang sukar untuk dirawat. Menurut Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan, dalam siaran akhbar yang memaklumkan kekeruhan air sungai berlaku kerana banyak faktor. Perkara ini menyebabkan keadaan air mentah sungai mengandungi kadar organik dan mineral yang tinggi dan seterusnya menyumbang kepada warna yang tinggi. Walau bagaimanapun, pihak jabatan berusaha menangani isu air kekuningan dengan melaksanakan pelbagai kerja operasi agar parameter kritikal air kekuningan masih dalam had lingkungan yang dibenarkan mengikut garis panduan Piawaian Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Pihak jabatan juga sentiasa menjalankan pemantauan rutin ujian sampel air dari beberapa lokasi di daerah Brunei dan Muara serta melaksanakan langkah-langkah pencegahan secara berterusan bagi memastikan konsistensi kualiti air bersih. Hubungi talian Darussalam 123 untuk pembekalan air bersih melalui tangki. Sebahagian jalan di Lebuh Raya Rimba menuju ke Lebuh Raya Muara Tutong akan ditutup sementara bermula esok 9 November 2020 sehingga 22 November 2020. Penutupan sebahagian jalan berkenaan adalah bagi membolehkan kerja pembaikan jalan dan melapis semula aspal di Lebuh Raya berkenaan akan dapat dilaksanakan. Jabatan Kerja Raya mengingatkan kepada para pengguna jalan raya
untuk menggunakan jalan alternatif yang terdapat di kawasan berkenaan dan juga jalan lencongan yang dicadangkan. Selain itu, para pengguna jalan raya juga adalah dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut di samping mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan mematuhi had laju yang dibenarkan demi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini. Sementara itu, sebahagian jalan di Jalan Gadong bermula dari pusing keliling Beribi iaitu jalan lorong kanan menuju ke Starbucks Coffee Beribi juga ditutup sementara bermula malam ini. Penutupan jalan berkenaan yang bermula pukul 8 malam sehingga 6 pagi esok adalah bagi membolehkan kerja-kerja pembaikan jalan dan melapis semula aspal di jalan raya berkenaan akan dapat dilaksanakan. Jalan berkenaan akan dibuka semula sebaik sahaja kerja-kerja berkenaan selesai dilaksanakan. Jabatan Kerja Raya turut mengingatkan kepada para pengguna jalan raya untuk sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut di samping mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan mematuhi had laju yang dibenarkan demi mengelakkan perkara yang tidak diingini. Sebarang aduan orang ramai bolehlah menghubungi Jabatan Kerja Raya melalui talian Darussalam 123, Facebook dan email Jabatan Kerja Raya. Bekalan elektrik di beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara akan dipotong sementara esok 9 November 2020. Berikut kita ikuti butiran lanjut mengenainya. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam mengadakan latihan pengenalan kemahiran asas di air iaitu berkayak yang merupakan kemahiran asas pilihan bagi pengakap khususnya bahagian pengakap laut. Latihan diadakan di Kompleks Sukan Air Serasa. 30 orang ahli persekutuan menyertai latihan kemahiran berkenaan. Semasa latihan tersebut, para peserta diberikan taklimat keselamatan oleh Awang Haji Ramli bin Haji Kurus, penolong pekerja kanan Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Para peserta juga diajar dengan pelbagai kemahiran serta tata cara penggunaan peralatan khas berkayak. Latihan tersebut dikendalikan dengan kerjasama jurulatih dari Jabatan Belia dan Sukan.